Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada petang ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Bersama saya pada petang ni Saudara Daniel, Saudara Irfan. Kita akan bincang pelbagai topik, pelbagai tajuk yang sensasi, yang panas. Dan kalau ada yang nak bertanya dengan soalan-soalan panas pun boleh ajukan soalan melalui TikTok channel kita. TikTok channel kita. Jadi tajuk yang kita pilih pada hari ini ialah berhubung dengan kenyataan oleh Haji Adi Awang. Haji Adi kata tak ambil gaji. Dia merujuk pada Perdana Menteri kita yang tak ambil gaji sebagai tidak ikut Nabi. Tiba-tiba pula bila PM tak nak ambil gaji, dia kata tak ikut gaji, dia tak ikut Nabi, dia kata. Tapi tak pernah pula saya dengar Nabi ni ada menyarankan supaya kita makan gaji buta. Macam dia makan gaji buta sebagai duta besar Timur Tengah, tapi Saudi pun tak pernah pergi. Jadi pada Haji Adi ni lah nasihat saya sebagai orang Islam, dan dalam masa yang sama dia menonjolkan imej Islam, serta memimpin parti yang kononnya memperjuangkan Islam. Haji Adi seharusnya menunjukkan contoh kepimpinan dan akhlak mulia kepada masyarakat. Sudahlah baru-baru ni cuba mengeksploit isu bermimpi dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kononnya dia mimpi jumpa Nabi, Kemudian pandai pula bermain kata-kata dan mula menyindir orang lain di parlimen. Yalah, kita tahulah tujuan sindiran ini untuk cover malu dia tu, sebab selalu ponteng parlimen, Tapi sindiran yang dibuat tersebut janganlah sampai makan diri ataupun terkena batang hidung sendiri. Terkini Haji Adi berkata, orang yang tak ambil gaji seperti hendak menunjukkan kehebatan beliau melebihi baginda Rasulullah SAW. Ini kerana baginda Nabi kononnya memperuntukkan 20% daripada harta rampasan, bukan melalui peperangan, harta rampasan yang bukan melalui peperangan. Dan baginda Nabi menggunakan peruntukan tersebut untuk membantu orang lain di dalam di pedalaman dan juga yang musafir. Jadi bagi saya lah apa salahnya PM? Dia bukan tak ada gaji langsung, tuan-tuan. Dia ada dia punya pencen menteri dia ada, pencen timbalan Perdana Menteri dia pun ada, pencen menteri pelajaran dulu pun ada, So dia ada pendapatan, bukan dia langsung tak ada pendapatan. Bila dia ambil alih daripada Mahathir, Muhyiddin, Ismail Sabri, dia mewarisi sebuah kerajaan yang ada hutang 1.5 trilion. So apa masalah sangat kalau dia tak nak ambil gaji tu pun, dia pun masih lagi dapat gaji daripada sumber-sumber lain, Bini pun bekas timbalan Perdana Menteri, dia dah 77 dah dapat dah pencen. Bini dia pun dah dapat dah pencen, lebih daripada cukup untuk dia makan. Jadi yang risau sangat pasal apa? Rakyat bukan bodoh Haji Adi. Ahli parlimen yang ada di dalam Dewan Parlimen juga bukan bodoh. Semua orang tahu kamu cuba menyindir siapa. Kamu menyindir Perdana Menteri, Kenyataan Haji Adi Awang ni juga sama dengan kenyataan Tuan Ibrahim Tuan Man bulan lepas. Beliau mempertikaikan Perdana Menteri tak ambil gaji. Paling tak cerdik lah semasa sesi perbahasan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, si Panglima minyak masak ni, dia kata dengan zero income, dia Anwar nak makan apa. Tuan-tuan boleh lihat betapa jahatnya kumpulan ataupun individu yang menunggang agama ni. Perkara baik seperti tak ambil gaji pun dia nak jadikan pertikaian, nak jadikan modal politik. Bila ambil gaji,
tak buat kerja, mereka tak pernah bertikai. Walaupun makan gaji buta. Bila ponteng parlimen, mereka membisu. Bila ada isu rasuah, melibatkan menantu ke, tiada pula perbandingan yang dilakukan. Dengan larangan ke apa benda ke, tak ada. Mereka kata Anwar nak makan apa kalau gaji tak ada. Saya pun pelik lah. Saya pelik. Diorang ni lupa Anwar ni macam-macam jawatan ada sebelum ni. Anak dia pun ahli parlimen. Bukan isteri dia je ahli parlimen, anak dia pun ahli parlimen. Rezeki yang diperolehi daripada ahli keluarga beliau sendiri pun dah lebih daripada mencukupi untuk makan minum dia. Sepatutnya Haji Hadi, Tuan Ibrahim Tuan Man, Hamzah Zainuddin, Panglima Minyak Masak ni, patutnya dia pujilah sikit tindakan Perdana Menteri ni, kerana menginfakkan gaji beliau ke dalam dana kerajaan ni. Ini sepatutnya berlaku. Dulu pun Syekhul Kabir Tuan Guru Syahidan Al-Qasimi, dia pun pernah umum dia tak ambil gaji semasa jadi Menteri Besar Perlis. Kenapa kamu tak buat pun perbandingan dengan dia? Begitu juga dengan isu rompakan jana wibawa. Kamu tak ulas pula, bandingkan dengan pelbagai kaum jahiliah semasa zaman Nabi. Patutnya kenalah relatekan sama, itu sebab nak bercakap tu hati-hatilah. Okey Haji Hadi, kita berpindah pada soalan lain. Silakan kalau ada kawan-kawan kat rumah ada soalan lain atau studio ada soalan lain. Datuk, Ya. baru-baru ni saya ada terbaca dalam Harakah. Tak pernah baca pun tapi ada baca lah. Ada satu artikel dikarang oleh Haji Hadi Awang berjudul Lidah Bersama Palestin, Hati Bersama Zionis. Ulas sikit Datuk. Ya, saya pun ada terbaca jugalah artikel tersebut. Kalau tak silap saya 4 November yang lepas, bila Haji Hadi mengatakan bahawa lidah bersama Palestin, hati bersama Zionis. Dalam artikel tersebut, Haji Hadi menulis majoriti negara Arab dan Islam termasuk kerajaan Malaysia membuat kenyataan tegas bersama dengan Palestin yang menjadikan mangsa kezaliman paling kejam dalam sejarah manusia. Kemudian dia menyindir dengan berkata lidahnya bersama rakyat Palestin, tetapi hatinya diletakkan di dalam perut yang menjadi penentu kepentingan kebendaan. Hidup yang sentiasa menagih keuangan demi mengekalkan kerusi kuasa yang menjadi ruh perjuangan. Saya nak tanyalah dengan Haji Hadi, untuk menyokong dan bersolidariti dengan rakyat Palestin ni, hanya puak Islam dan PAS saja ke yang dibolehkan? Orang lain tak boleh ni? Puak Islam di luar daripada PAS tak boleh ke? Kalau nak cakap mengenai lidah bersama dengan Palestin dan hati bersama dengan Zionis, di Kelantan tu, kenapa kamu benarkan restoran McDonald dibuka? Tutuplah. Bukankah McDonald beri makanan percuma kepada tentera Yahudi? Kenapa kamu tak tutup McDonald tu? Kamu tahu ke Mercedes-Benz juga telah menyumbang euro 1 juta ringgit, 1 juta euro kepada United Hanzalah, untuk misi kemanusiaan, untuk warga Israel. Jangan lupa tu. Adakah dengan sumbangan ini hati pemimpin PAS di Kelantan juga bersama dengan Zionis? Sebab kenderaan rasmi kerajaan PAS Kelantan di sana adalah Mercedes-Benz. Kalau tak silap saya, ada 14 buah. Hina sangat ke kenderaan lain selain daripada Mercedes-Benz ni? Masa kamu berada di dalam kerajaan dan jadi duta besar Timur Tengah,
bertaraf menteri. Kamu tak pula lantang mengkritik Israel. Tapi bila Perdana Menteri ataupun kerajaan Malaysia yang lantang kritik Israel, kamu petikaikan pula, buat perumpamaan macam-macam. Jadi sepanjang kamu jadi pemimpin PAS ni, dan menjadi duta Timur Tengah, bertaraf menteri, berapa kali sebenarnya kamu pergi menziarahi Palestin ni? Cuba beritahu. Berapa kali kamu pergi menziarahi Iran? Kenapa Iran lebih banyak daripada Palestin? Itu pun kita nak tahu. Jadi hari ini kerajaan Malaysia lebih berani dari negara Islam lain, dan dari kerajaan PN dulu, di mana telah menyelidik kerajaan PN dulu telah menyediakan satu draft resolusi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang antara lain mencadangkan agar Israel disingkirkan sebagai anggota pertubuhan tu. Jadi sekiranya berlaku pelanggaran undang-undang ataupun hukum dan keputusan membabitkan isu Palestin ni, sepatutnya ianya boleh dibangkitkan. Jadi tak perlulah kamu nak bersandiwara. Jadi berdakwalah secara jujur. Patuhilah apa yang diterapkan dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Sedarlah sejak adanya amanat Haji Hadi dulu, negara kita dah melalui bermacam-macam situasi di kalangan umat Islam. Solat asing jika berlainan parti, kafir mengkafir, sesama pengikut Islam, menjatuhkan hukum mengikut selera politik dan bermacam-macam lagi perkara yang berlaku zaman Dewan ni, tuan-tuan. Kesimpulannya, ketepikan hasrat, dengki dan mencari kesalahan. Bersolidariti untuk rakyat Palestin adalah tanggungjawab semua. Tanggungjawab kita semua. Pulanglah. Cara masing-masing mungkin berbeza, tapi ianya semuanya tanggungjawab kita. Okey, ada lagi soalan? Dato' mungkin terlepas pandang berkaitan dengan kenyataan Latifah Koya. Latifah Koya ni aku tak lepas pandang, cuma malas nak cakap. Ulas sedikit sebab dia ada kata dia telah membuat reformasi selama 9 bulan dalam SPRM. Jadi apa pandangan Datuk reformasi yang dibuat oleh beliau, yang dibanggakan sendiri oleh beliau? Latifah Koya kata dia membuat reformasi selama 9 bulan ketika berada di dalam SPRM. Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri tidak mengikut peraturan sedia ada, di mana pelantikan sebagai Ketua Pengarah SPRM ataupun Ketua Pesuruhjaya SPRM memintas jawatan kuasa pilihan khas Parlimen mengenai pelantikan awam. Tak melalui pun. Latifah juga telah cipta sejarah dunia di mana orang politik dilantik jadi Ketua Pengarah SPRM. Kalau dia ni setidak-tidaknya ada prinsip perjuangan, kalau dia ni setidak-tidaknya ada otak dan berakal, dia tidak akan benarkan diri dia sebagai ahli Majlis Pimpinan Tertinggi PKR pada ketika itu. Dia tak sepatutnya membenarkan orang tua puaka nama Mahathir ni melantik dia menjadi Ketua Pesuruhjaya SPRM. Ini orang yang ditugaskan untuk jaga Badan Penguatkuasa Anti Rasuah. Tak pernah, tuan-tuan, dalam mana-mana dunia ni orang politik yang tiada asas ataupun latihan berkaitan dengan pengurusan ataupun penguatkuasaan rasuah menjadi orang yang jaga anti corruption nombor 1 ni dalam negara, tuan-tuan. Suruhanjaya pula tu. Suruhanjaya ni Suruhanjaya bebas. Jadi bagi saya lah, Latifah Koya tak payah duk sembang lah nak tunjuk dia buat reform lah. Dia
elak daripada apa lagi dia cakap? Dia elak daripada dia elak daripada SPRM digunakan untuk alat balas dendam. This is total bullshit. This is total bullshit. Jangan lupa hari ni dah bocor lah Latifah Koya. Dah bocor. Surat yang dikeluarkan, memo dalaman yang dikeluarkan oleh DPP Akram Garib kepada Tommy Thomas, yang mengatakan bahawa IO dan juga DPP DAG Chambers mendapati tidak ada asas untuk dakwa Datuk Seri Zahid. Korang dakwa juga. Tidak ada asas untuk dakwa Datuk Seri Najib. Korang dakwa juga. Macam mana nak kata tidak ada penggunaan SPRM pada ketika itu untuk balas dendam? Cakap tu janganlah nampak kita orang ni semua bodoh. Benci-benci kita dengan Tommy Thomas tu, we read what he wrote in Justice in Wilderness. Apa dia tulis dalam buku dia Justice in Wilderness. Kita tahu dan kita juga baca apa yang telah ditulis oleh pasukan petugas khas yang mengatakan bahawa Tommy Thomas telah melanggar 17 kesalahan. Boleh didakwa di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, boleh didakwa di bawah Akta Hasutan. Dia dah langgar macam-macam kesalahan. Dan jelas sekali Tommy Thomas menulis dalam buku dia bagaimana campur tangan politik berlaku dalam kes Datuk Seri Najib. Campur tangan politik berlaku dalam kes Datuk Seri Zahid. Tuan-tuan, Tommy Thomas sendiri mengaku dia pergi jumpa dengan Mahathir, Peguam Negara. Orang yang patut jaga Peguam Negara ni, orang yang patut jaga undang-undang kita ni, tuan-tuan, dia mengaku pergi jumpa dengan Tun Mahathir nak bincang, nak dakwa Datuk Najib. Cuba tuan-tuan bayangkan, tak kegila Latifah Koya ni. Dia kata tidak ada politik balas dendam. Use your bloody brain before you say anything. Cuba bayangkan, sepatutnya ada separation of power. Peguam negara ni apa pasal pula dia nak kena pergi jumpa Perdana Menteri? Ini. Jadi tak payahlah nak sembang panjang pasal Latifah Koya ni. Bagi saya lah, ini manusia yang tidak ada prinsip. Kalau dia ada prinsip, dia sepatutnya ikut hakim-hakim yang bermaruah. Bila ada hakim-hakim yang mana dia merasakan bahawa dia ada apa yang dipanggil sebagai conflict of interest, dia akan tarik diri daripada menjadi hakim. Tetapi Latifah Koya, walaupun dia seorang ahli majlis pimpinan tertinggi keadilan pada ketika itu, dia menerima satu jawatan yang cukup besar, satu jawatan yang memerlukan seorang yang benar-benar bebas daripada pengaruh politik untuk duduk di kerusi sebagai Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Jadi macam mana kita nak terima orang macam ni punya cakap ni hari ni, tuan-tuan? Podah. Itu je lah saya boleh jawab. Okey? Ada lagi? Ada lagi? Sebarang soalan? Okey, ada orang nak bertanya ni. Hanif Fit. Hanif. Assalamualaikum Hanif. Saya nak tanya bab yang Tuan Tun Iskandar menyatakan yang isu yang kata kiraan balik dekat barang Datuk. Banyak yang gigi UMNO vertikal lah sekali asal YJD je keluar kenyataan yang sama. Apa pendapat Datuk isu tu? Saya already akui memang benar apa yang Datuk Iskandar cakap. Yang dia cakap sebelum ni yang tak perlu kiraan balik dekat bakal Datuk. PMPS tak bagi untuk kiraan balik supaya Datuk Zahid menang. Apa pendapat Datuk isu tu? Tak, bagi saya simple saja. Bagi saya simple saja.
pertama sekali, bila undi tu menang tipis atau kalah tipis, pasti akan ada pihak yang mempertikaikannya. Okey? Kalau dah berulang kali kira balik sampai kesudah pun kan, tidak ada penyelesaian. Kan? Kalau kira balik Samsul menang. Kan? Pastilah Datuk Zahid pun akan suruh kira balik, betul tak? Tapi ketika berlakunya proses kira balik ni, setakat pada ketika itu Datuk Zahid masih leading. Datuk Zahid masih leading. Tetapi tempat lain semua dah selesai kira. Tempat lain semua dah selesai kira. BN dah menang 30 kursi dan PH dah menang 82 kursi. Pada ketika itu, orang dah tak nak fikir dah siapa menang, siapa kalah lagi ni. Dia orang dah sampai ke tahap dah terima hakikat, okey, Datuk Zahid menang. BN dah menang 30 kursi. PH dah menang 82 kursi. Ketika itu Anwar dah hantar Datuk Seri Saifuddin untuk berbincang nak tubuh kerajaan. Dah berbincang nak tubuh kerajaan. Jadi proceed je lah bincang tubuh kerajaan. Apa lagi nak fikir pasal nak kira balik undi dekat Bagan Datuk. Sebab kalau kira balik pun belum tentu keputusan tu akan berubah. Daripada kemenangan yang diperolehi oleh Datuk Zahid berubah menjadi kemenangan kepada Samsul Iskandar. Jadi bagi saya itu hak parti dia lah, hak PKR lah. Sama ada nak memberi arahan kepada Samsul, okey, tak payah lagi nak pertikai. Terima je lah keputusan tu dengan hati yang redha. So itu hak parti keadilan, itu hak Presiden Keadilan, itu hak pengurusi Pakatan Harapan. Dia berhak untuk beritahu dengan calon Pakatan Harapan, okey, stop it, enough. Kita dah tak nak lagi tunggu ni, kita nak proceed dengan menubuhkan kerajaan. Ini lebih penting. Itu hak dia. Itu hak dia. Jadi bagi saya apa yang Samsul cakap ke, apa yang Datuk Ashraf Wajidi cakap, itu adalah apa yang berlaku, sejarah. Bila benda tu dah sampai ke peringkat kita nak tubuh kerajaan. Kita nak tubuh kerajaan. Kerajaan tu pula ngam-ngam 112. Kalau kita berada di tempat Datuk Seri Anwar, kita nak tubuh kerajaan dan angkat sumpah jadi Perdana Menteri ke? Atau kita nak pertikai satu kursi? Bila dapat satu kursi tu, kalau kita buat kiraan tu, sama ada ianya boleh menyebelahi Datuk Zahid atau ianya boleh menyebelahi Samsul Iskandar. Tapi kalau ianya menyebelahi Samsul Iskandar, Datuk Zahid pula akan suruh count back, kira balik. Silap-silap dia patah balik semula pergi ke Datuk Zahid. So sampai bila pun tak selesai. Kalau kita dah nak duduk bersama di dalam sebuah kerajaan, maka ada kalanya tak payah lagi lah nak pertikaikan. Itu kena faham tu. Itu yang cuba diterangkan. Yang niat Datuk Dr. Ashraf Wajidi ialah beliau nak nafikan bahawa wujudnya apa yang dicanangkan oleh orang macam Hisham Jalil dan kawan-kawan yang sewaktu dengannya, geng-geng Perikatan Nasional ni, yang mengatakan bahawa pengakuan oleh Samsul Iskandar itu, bukan Hisham Jalil, saya ingat ada siapa yang pertikaikan ni, Cikgu Bat, bukan Hisham Jalil, Cikgu Bat, yang mengatakan bahawa pengakuan daripada Samsul Iskandar itu bukti bahawa jajaran baru tu wujud sebelum pilihan raya. Yang itu tak betul. Nak beritahu bahawa kehadiran Datuk Seri Saifuddin Nasution dihantar oleh PMX untuk pujuk Datuk Zahid
untuk wujudkan kerajaan. Benda tu berlaku di sekitar jam 1 pagi pada hari proses pengundian tu. Jadi benda tu memang berlaku. Walaupun pukul 3 pagi tu baru ada arahan seperti mana yang saudara Samsul Iskandar cakap, arahan supaya tak payah proceed lagi nak kira balik ni, sebab pukul 1 tu dah ada dah YB Saifuddin dah dihantar untuk berbincang untuk tubuh kerajaan, bentuk kerajaan. Jadi apa lagi nak petikai tentang siapa menang di Bagan Datuk? Apa lagi nak petikai, nak buat kira balik. Itulah yang nak disampaikan oleh Dr. Ashraf Wajidi. Nak beritahu bahawa tidak ada perundingan awal sebelum pilihan raya. Yang berlaku ialah selepas kita dah tahu dah. Tuan-tuan kena faham, 5:30 petang tu semua pusat pembuangan undi dah tutup. 6:30 tu kita dah boleh tahu dah. 7:30 kita dah boleh tahu dah. Anggaran berapa banyak kursi yang menyebelahi kita. Kerana peratus pengundi putih yang keluar tu pun dah kita boleh baca. Keputusan tu di sesuatu kawasan parlimen atau DUN tu agak-agak menyebelahi siapa. Kita dah boleh baca. Dengan keluarnya kejayaan kita membawa keluar pengundi putih, itu pun dah boleh baca. Jadi pukul 1 pagi tu dah ada perundingan nak bentuk kerajaan. Dato' Sri Anwar dah hantar wakil dia YB Saifuddin Nasution untuk berbincang nak bentuk kerajaan PH dengan BN. Kalau misalnya dah ada perundingan awal seperti mana fitnah puak-puak Perikatan Nasional ini, maka Datuk Sri Anwar tak payahlah hantar Datuk Sri Saifuddin untuk memujuk Datuk Zahid. Itu sebab janganlah dengar kata puak-puak Perikatan Nasional ni. Semua jenis temberang belaka, tuan-tuan. Jangan kita bazirkan masa. Okey? Ada lagi soalan? Soalan kedua, Datuk di bawah Risda kan, apa dapat Datuk isu nafas? Sebab isu nafas ni, isu benih padi. Saya dekat belah Kedah cukup susah nak dapat benih padi yang ni. Kalau ada pun sangat mahal dan terhad. Isu benih padi dan baju. Bagi saya hari ni kita tengok Ronald Kiandi dah panas punggung, Ustaz Nik Zawawi pun dah panas punggung. Kalau misalnya mereka berdua ni tak terlibat, tak perlu rasa takut. Biar pihak SPRM siasat, biar pihak SPRM tahan siapa yang sepatutnya ditahan. Tak kira lah tuan-tuan, siapa juga pihak yang disiasat oleh pihak SPRM ni. Kalau misalnya kamu tak bersalah, kamu tak payahlah kata kami disiasat ni kerana ini pertuduhan politik lah sebagainya apa semua sekali kan. Hadaplah, tengok Datuk Zahid berapa lama 5 tahun tuan turun naik mahkamah tu. Dia hadap. Datuk Najib bukan setakat dia hadap, dia dah masuk penjara pun, dia masih lagi turun naik mahkamah, tuan-tuan. Ini baru kena cekut, baru kena ambil statement, kata saya ni ditahan kerana ini pertuduhan politik lah dan sebagainya. Janganlah. Okey? Kalah Datuk lah isu fashion ballot. Mereka dah rugi daripada 2018. Macam mana PMB dan saya dah jawab semalam. Tengok semalam punya ni, Hanif. Semalam saya dah jawab pasal fashion ballot dah. Ni Zamir Ibrahim suruh Adelina letak jawatan sebab tak mampu tolong Najib. Apa pendapat Datuk isu tu? Bagi saya lah, saya pun dah jawab isu ni. Sepatutnya orang-orang yang perasan dia ni lebih Najib daripada kita ni, dia kena pastikan bahawa orang yang menyokong Datuk Seri Najib ni makin hari makin ramai.
Orang yang bersuara memperjuangkan nasib Datuk Seri Najib ni makin hari makin ramai. Tapi kalau orang yang otak macam ni, kerjanya nak menunding jari, salahkan orang tu, salahkan orang ni, kan? Perbuatan macam ni akan menyebabkan makin hari orang makin menjauhi Datuk Seri Najib. Orang ni rasa dia membela Datuk Seri Najib, tetapi sebenarnya hakikat dan realiti dialah yang mensabotaj Datuk Seri Najib. Baik-baik penyokong Datuk Seri Najib ada 1,000 orang dengan ayat-ayat yang tak menggunakan akal fikiran yang waras begini. Salahkan Presiden, salahkan Menteri Undang-Undang, Datuk Seri Azalina, salahkan MT, salahkan orang tu, salahkan orang ni. Akhirnya jumlah yang menyokong Datuk Seri Najib ni makin lama makin berkurangan. Kan? Kenapa nak sabotaj Datuk Seri Najib? Kita yang ada jawatan sebagai MT UMNO ni tak boleh sokong Datuk Seri Najib ke? Presiden UMNO tak boleh sokong Datuk Seri Najib ke? Naib-naib Presiden UMNO tak boleh sokong Datuk Seri Najib ke? Hak kami lah kalau kami nak menyokong Datuk Seri Najib. Kenapa kamu nak petikaikan? Kamu buatlah cara kamu. Kalau kamu rasa dengan melaungkan hidup Najib setiap kali ada kes mahkamah tu, itu boleh membebaskan Datuk Seri Najib, maka kamu buatlah cara kamu. Tapi kalau Presiden Parti, naib Presiden Parti merasakan tindakan mereka dengan membuat affidavit boleh membantu membebaskan Datuk Seri Najib, biarlah mereka buat cara mereka. Kalau Presiden rasa berunding dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong, mohon ihsan, mohon simpati dengan Baginda Tuanku, boleh membebaskan Datuk Seri Najib, biarlah dia buat cara dia. Kalau MT UMNO merasakan bahawa menulis sebuah warkah kepada Baginda Tuanku, merayu supaya Baginda Tuanku mempertimbangkan diberikan pengampunan kepada Datuk Seri Najib, kalau MT rasa itu terbaik untuk bantu Datuk Seri Najib, biarlah dengan cara dia. Jangan kita menafikan cara kawan-kawan kita membantu Datuk Seri Najib. Ada benda kita boleh cerita, ada benda kita tak boleh cerita. Kan? Kena faham tu. Okey? Ada lagi? Terima kasih, Tok. Assalamualaikum. Sama. Fitri, silakan Fitri. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Okey, ni saya nak cakap ni saya nampak lah. Walaupun ni banyak lah ada cakap pasal beras. Besar walaupun ni dekat negeri Kedah kan. So kalau nak cari beras tempatan, saya nak abang boleh pergi cek dekat Facebook Kawal Selia Padi Beras Kedah. Hari-hari ada update dari mana mereka hantar beras tempatan. Itu satu lah. Lepas tu saya dah juga dah cek Kawal Selia, pejabat-pejabat Kawal Selia negeri-negeri lain ni ada yang update macam kan Kedah punya pejabat, ada yang tak update. Jadi saya harap untuk boleh orang kata apa, bagi tahu mereka lah, buatlah macam Kedah ni kan, update dalam Facebook kedai-kedai mana yang kilang hantar beras tu secara harian. Yang saya tengok ada 3 kilang. Setiap hari pejabat Kawal Selia Padi Kedah ni dia akan update dalam Facebook dia kedai mana yang dia akan hantar setiap daerah di Kedah dengan pelik. Tu untuk walaupun lah banyak kan. Kalau page apa kerajaan perpaduan ni komen mendalam, dia pun tanya beras tempatan. Padahal ada ya kilang-kilang hantar kat kedai. Dia pun malas cari. Okey. Dalam live Datuk Lokman ni duk sibuk mencabut ni. Kita faham lah Fitri, kadang-kadang dia orang ni yalah, apa lagi dia nak buat, nak balon kita, tajuk tak ada, point tak ada, apa tak ada. Jadi beras jugalah menjadi mangsa. Okey, ada lagi? Satu tu. Lepas tu bila kita jawab, dia butuhkan kita.
lagi satu apa pasal MP Langkawi tadi dalam parlimen. Tak tahu Datuk ulas ke tak lagi, tapi saya dah tengok lah dia. Dia kata apa? Dia kata Menteri Pelancongan turun Langkawi dah berapa hari dah, tak habang kat dia. Dia kata mereka pun kalau menteri turun mereka nak sambut, mereka pun nak jumpa rakyat, mereka pun nak jumpa orang kampung, dia kata. So bagi saya macam takkan nak jumpa rakyat, nak jumpa orang kampung ni nak kena tunggu menteri turun baru nak pergi jumpa. 2-3 hari lepas baru saya terlintas dalam Facebook saya tu, dekat dalam grup orang Langkawi, pakai duk tanya mana ahli parlimen dia bawa. Tiba-tiba hari ni dia kata menteri turun tak jemput dah. Orang Langkawi sendiri pun tengah cari dia punya ahli parlimen yang mana dia pun tahu kata orang luar. Tiba-tiba dia kata dia menteri tak jemput dia, sebab tu dia tak boleh turun. Apa punya biasalah tu, biasalah. Macam ni. Kita nak cakap pun tak boleh nak cakap apa sebab tu saya harap jugalah menteri-menteri ni jemput pergi lah depa ni. Kalau nak turun kawasan tu jemput pergi lah. Tak bagi kesan pun pasal orang dah mula nampak lah ni. Depa ni tak ada dalam kawasan pun. Kebanyakan orang kata apa, jadi ahli parlimen pun terkejut tergempar. Tiba-tiba tak. Dia pun terkejut dia menang. Lagi satu tu lah, minta satu komen sikit. Ahli parlimen Langkawi ni lah saya. Dia buat kenyataan. Saya tak boleh nak komen apa lah. Tapi nak buat macam mana? Orang Langkawi sendiri nakkan orang macam ni. Kan? Dah tahu perangai bersatu ni macam mana pun, dia orang masih lagi nak kan. Sampaikan Mahathir pun ditolaknya. Cuba bayangkan. Jadi tapi banyak saya tengok memang hari ni saya rasa dengan apa yang berlaku di Langkawi, dengan sektor pelancongan menguncup, kan? Dengan apa yang diterapkan oleh Sanusi di negeri Kedah, khususnya di Langkawi ni, dasar dia yang tidak mesra pelancong. Saya rasa hari ni bahana yang diterima oleh orang Langkawi ni cukup menginsafkan orang Langkawi lah. Dan saya harap dalam pilihan raya yang akan datang, orang Langkawi betulkan balik kan keadaan ni. Siapa yang patut dihumban ke laut tu humbankanlah. Jangan disimpankan lagi Suhaimi ni, dan jangan disimpan lagi Mahathir tu. Ada banyak lagi anak-anak muda yang lebih berpotensi, khususnya daripada Barisan Nasional di Langkawi ni, yang boleh kita ketengahkan untuk memimpin Langkawi. Kalau berlakunya perubahan, insya-Allah saya yakin kita boleh buat lebih baik untuk orang Langkawi. BN dan Kerajaan Perpaduan boleh buat lebih baik untuk orang Langkawi, insya-Allah. Okey, ada lagi soalan? tak ada apa lagi. Tak ada ya. Okey Fitri, terima kasih. Studio ada apa-apa? Datuk, tanya sikit Datuk. Muhyiddin menganggap formula kompromi dia sudah berjaya, tetapi akar umbi bersatu masih lagi rasa tak puas hatilah kerana tak beri peluang kepada mereka untuk bertanding secara sihat. Jadi apa pandangan Datuk? Pandangan saya simple saja. Okey. Ini parti dia, biarlah parti dia ni dah tunggang langgang nak masuk longkang. Kita tak payah nak sibuk, biarkan dia orang. Cuma yang kita sakit hati ni, bila presiden dan timbalan kita tidak dipertandingkan, bukan main dia orang kecoh. Bukan main dia orang kata tidak ada demokrasi dalam UMNO dan sebagainya. Tapi bila datang ke pemilihan dia, dia pun ikut kita. Demi kestabilan, demi untuk memastikan tidak ada perpecahan dan sebagainya, maka tidak ada pertandingan jawatan presiden dan timbalan presiden. Tapi kurang-kurangnya UMNO ni, kita kekalkan presiden dan timbalan. Dia orang ni, dia boleh suruh timbalan tu turun bertanding jawatan naik presiden.
Orang lain Susah Agung pula boleh naik pergi ke Timbalan. Akhirnya kita tengok geng-geng bersatu ni, dia ajar puak-puak Hamzah Zainuddin, habis semua kalah. Kan? Peja punya tim menang. Itu isyarat tu. Isyarat bahawa Ali Bersatu tak restu apa yang diputuskan oleh Muhyiddin. Ini satu benda yang patutnya jadi pengajaran. Okey? Ada soalan lain? Okey, kalau tak ada soalan, saya minta tolong sahabat-sahabat, tolong tekan button share dan kita share supaya kita dapat beri kefahaman kepada seberapa ramai yang mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.